Saya tekan go to live ready. Stay still. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada yang sudah melambai di sana. Apa khabar Dr. Arifah? Dr. Arifah yang saya rindui dan saya kasihi. Terima kasih, Alhamdulillah, semua baik-baik. InsyaAllah. Apabila anda tiada di sisi, saya amat merindui anda. Seperti biasa. Alright. Dr. Arifah, kita orang berjumpa lebih kurang 2 kali seminggu lah ya. Tapi itulah dia, macam nama pula tak datang. Right, izinkan saya untuk menyapa Dr. Arifah, izinkan saya untuk menyapa kita our viewers. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Kita berada di sesi FB Live yang kedua untuk Friday yang kedua untuk tahun 2021 ini. Hari ini ialah Jumaat, sekali lagi Jumaat yang berakah, Good Friday morning, 15 Januari 2021. Alhamdulillah. Izinkan saya memperkenalkan kita punya speaker pada kali ini yang sudi menerima jemputan saya pada kali ini. Izinkan kita juga ataupun doakan kami juga supaya terus istiqamah untuk memberi lebih kita panggil sharing sessions kepada semua yang menonton. Kita ada 52 minggu di tahun 21 ini Dr. Arifah. Alright. So kita cuba untuk terus istiqamah untuk terus FB live setiap Jumaat. InsyaAllah. Amin. Doakan. Right. So dengan tidak mahu masa, Dr. Arifah sudah menyapa di talian di hujung itu. Dah ready sebenarnya. Dr. Arifah, izinkan saya untuk tengok siapa yang dah live bersama kita. Sebelum tu seperti biasa, terima kasih Puan Azina Amir, jauh daripada Tangkat. Thank you so much. Dia kata, hi Dr. Arifah, you look great. Of course, as usual. Dr. Arifah always look great as usual. Jom. Mohon tekan butang share kepada yang menonton so that it reach more people dengan topik yang best. Saya rasakan untuk permulaan pada tahun ini kita berikan topik yang lebih semangat dan jika ada cadangan-cadangan mohon just type di ruang komen what are topics that you want ya. Untuk pagi ini dengan Dr. Arifah sudah bersedia, topik kita ialah premenopause. Of course, premenopause in women lah, wanita lah ya, Dr. Arifah. Right, sebelum tu kita tengok mereka yang dah memberi butang share dan dah bagi like banyak-banyak ni Dr. Arifah. Okay, Dr. Arifah, housework, macam mana kerja di hospital? Alhamdulillah, so far so good. Wah, hari ni kita bersiaran di rumah masing-masing. Okay. Yeah. Right. Hari ni kita work from home. Kita work from home, of course. For me, work from home for today lah. Tapi kita masih terus berkhidmat. Kita lah berada di apa kita panggil essential service untuk kita berdua, so kita still kerja sebenarnya. Okay, thank you. We have enough viewers Dr. Arifah. Silakan, kita tak nak buang masa. Enough of introductions for Dr. Arifah. Semua orang kenal. She's a consultant obstetricians and gynecologists in hospitals, and she is also integrative practitioner, integrative medicine practitioner ya. So meaning beliau juga peka ataupun kita panggil cakna atas isu-isu functional medicines, integrative medicines approach pada ketika ini ya. Which is kita tahu bidang ini sangat luas, dia punya ilmu dan bidangnya, dan beliau adalah salah seorang pengamal integrative practitioner di Malaysia. Alright. Enough of introduction Dr. Arifah. Silakan Dr. Arifah, over to you dengan slide anda. Saya tahu anda bersedia dengan slide untuk kita sharing pada pagi ini. Over to you Dr. Arifah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, hold on Salam Dr. Tadi Arifah. semasa Dr. Ina bercakap, dia ada break sikit tau. Ada I hope breaking after this dia tak after dia tak break lagi. Okay, insyaAllah. So saya nak pergi ya. Ya, saya nak Get ke some slideshow feedback. kejap. Ya, boleh. Nampak ke?
Okay, very good. Your first slide of the topic is already projected. So I hope semua yang melihat clear, because I can see semua yang menonton mohon komen suara kami okey ke, visual dan audio okey ke, ya. Kalau slide boleh, Dr. Arifah mohon izin Dr. Arifah untuk bermula. Silakan Dr. Arifah. Okay, saya nak buatkan slide show ni sekejap. Tadi boleh kita buat kan Indah? Sekarang dia jadi pelik pula. Tak apa. First slide tu dah ada. That means kalau buat yang kedua, very good. Okay, thank you. Ya, ada yang dah komen Dr. Arifah, nampak jelas dan suara pun okey. Silakan. Okay. Hari ni topik kita adalah bercakap mengenai premature menopause, ya. So, apakah premature menopause? Biasanya kita dengar perkataan menopause, perimenopause, postmenopause, So, apakah ia premature menopause? Adakah orang muda yang kelihatan tua, ya, seperti gambar ini, ataupun adakah ia sesuatu yang berlainan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cakap pasal terminologi dulu. Menopause semua orang tahu, menopause adalah apabila 12 bulan berturut-turut tanpa period. Yang kita tahu 12 bulan berturut-turut. Sekiranya seseorang itu masih ada period dalam setahun tu 2-3 kali, itu masih belum definisi menopause. Bulan Januari period, February, March tak period, April period balik. Okay, that is not menopause yet. So bila ada seseorang wanita itu 12 bulan berturut-turut tak ada period, maksudnya dia sudah mencapai tahap menopause. Dan selalunya berlaku pada umur 50-51 tahun, 50-51 years old, regardless of age, regardless of races in Malaysia. Kebanyakannya 50-51 sudah menopause. Ada juga yang belum lagi menopause walaupun mencapai umur lebih dari itu. Mungkin 56 masih belum ada menopause, masih period, that's not normal, that is still normal. Okay, apakah perimenopause? Peri itu sekitar. May experience irregular periods. Masa saya cakap tadi, ada period sekejap, tak ada period kejap. Ada symptoms of menopause macam mood swing, hot flashes, susah tidur. Ini sekitar 40 tahun. Selalunya simptom ini akan berlaku 10 tahun sebelum tarikh ataupun umur sebenar menopause. Katalah umurnya 51 akan menopause. So as early as 41 dia akan ada simptom dah. Okay, pre-menopause, no noticeable symptom but hormone starts to change. Dia tak ada simptom pun tapi level darah dia nampak sudah berbeza. Okay. Ni usia-usia kita lah Dr. Arifah, ya. Usia-usia kita lah ni, pre-menopause ni. Kalau siapa yang ada simptom-simptom mood yang ramai yang ada, kita lah, kami ni lah yang dah umur 40 nak ke 50 ni, ya. So, tapi adakah kita akan biarkan saja ataupun ada benda yang boleh kita lakukan, Yes, tunggu sehingga topik-topik akhir siaran. Thank you, Dr. Arifah. Right. Saya rasa apa yang Dr. Arifah mahu katakan pada pagi ini, slide yang pertama ialah apa itu definisi, definisi kita panggil supaya semua orang lebih jelas kita panggil menopause tu apa. Peri tu kita katakan around, perimeter kan around. So harap semua faham. So sekarang topik kita premature menopause. Silakan Dr. Arifah. Okay, premature menopause tu ataupun dengan nama lain orang akan sebut premature ovarian insufficiency, POI, ataupun ada orang sebut early menopause ataupun premature ovarian failure. Ini sama je. Semua ni adalah sama. Bila kita cakap premature menopause tu macam tak best. So ramai doctors lah, especially kita cakap premature ovarian insufficiency. Nampak macam intelek sikit. Sebab menopause tu very sensitive. Early menopause pun orang kata alamak dah menopause, dah menopause. Jadi orang tak suka sebut lah menopause ni. So orang suka, doctors kadang-kadang suka sebut POI, premature ovarian insufficiency. Di characterized by tak ada period, amenorrhea tak ada period, hypoestrogenism maksudnya kurang estrogen. Ada simptom nanti kita akan buat kuis Dr. Linda, siapa yang pandai untuk teka apakah simptom hypoestrogen. Boleh kita buat. Dan darahnya akan menunjukkan
sesuatu perubahan, elevated serum gonadotropin level. In women, yang pentingnya in women younger than 40 years age, kurang daripada 40 tahun, dan bila ada keadaan ini, tak ada period, ada symptoms of kurang estrogen dan darah menunjukkan darah level menopause, umur sebelum 40 tahun, ini kita panggil POI, premature ovarian insufficiency. Yes. So tak ramai tak ramai yang ada. Sekitar pengalaman saya pun saya tak ramai jumpalah. Sebiasanya kalau menopause pun kita nampak 50 over tu memang ramai, tapi 40 to 50 tu tak ramai sangat. Kurang daripada 40 lebih tak ramai. Okay, so kita teruskan. Apakah incidence ya? Kalau kita tengok masa saya cakap tadi, tak ramai saya jumpa di klinik saya orang yang begini. Incidence of POI, premature menopause, yang kurang 40 tahun sudah tak ada period setahun. Dalam umur 30-an, 1 dalam 1000. Betul. Dalam umur 35 tahun, 1 dalam 250. Dan 40 tahun, 1 dalam 100. Alright. Dan 10% adalah primary amenorrhea, maksudnya tak pernah ada period langsung. Ataupun 20% ada yang pernah period dahulu, katalah dia pernah period umur 15 tahun, form 3, lepas tu umur 35 tahun dia tak period. Kita panggil itu secondary amenorrhea. Okay. Primary amenorrhea ialah tak pernah ada period langsung. Tak pernah attain puberty. Betul. Definasi, mohon saya mencelah Tuan Arifah. Definisi amenorrhea maksudnya tak ada period. Amenorrhea tu period, ya. Maksudnya tak ada period langsung. Itu yang kita bawakan terminologi yang supaya kita tahun 2021 lebih pandai, lebih cerdik lagi Tuan Arifah, ya. Right. Okay, silakan. So ini adalah incidence. Berapa kerap yang kita jumpa, berapa kerap kita rasa. Memang Tuan Arifah pun kata jarang jumpa di klinik, tapi ramai juga dah makin kerap kita nampak, dari segi textbooknya, incidence-nya, textbooknya kita tengok memang nampak macam tak sekerap yang kita jangkakan, tapi kita nak faham, nak ketahui ramai juga yang kita nampak akan dapat simptom ni lebih awal, di awal usia kita panggil, di awal waktu kita panggil. Right, thank you. Tuan Arifah dah memberikan apa itu definisi, apa itu premature menopause, apakah incidence, apa kekerapan kita nampak statistik yang kita jumpa di kalangan wanita yang berumur 30, 35 dan 40 tahun dan seterusnya. Dr. Arifah akan share apakah sebab-sebab, apakah kita tahu ya definasi dia, dan seterusnya kita boleh tengok Dr. Arifah mahu pecahkan apakah punca-punca kita nak tahu, ya. Apakah mungkin associated penyebab-penyebab yang kita boleh gambarkan dengan keadaan yang kita bincangkan tadi about premature menopause ni. Ada banyak sebab, silakan Dr. Arifah. Slide ni nampak macam sibuk sikit, macam banyak tulisan. So, but you don't have to have, tak payah tahu semua. Tapi pentingnya di slide ini adalah bukan hanya untuk wanita tersebut sekiranya anda umur 39 tahun atau sekitar 40-an tak period, tetapi juga penting untuk anda lihat anak-anak, anak-anak saudara, anak jiran atau anak sendiri yang mungkin tidak dapat lagi period, walaupun dah form 5, dah masuk universiti. So these are the things very important for you to take note. Adakah mereka sudah menopause, premature menopause, yang saya cakap tadi, 10% of them are primary amenorrhea, tak pernah ada period dan jatuh dalam kategori premature menopause. Okay. Dia boleh jadi genetik. Genetik ni sekitar 20 ke 25% mungkin Turner syndrome. Nanti kita akan tunjukkan slide apakah ciri-ciri macam mana mereka, personality mereka dalam Turner syndrome. Juga jarang saya jumpa di semasa saya waktu tu Ausman mungkin. Belajar kan? Kita belajar dulu, kita jumpa kan? Tak ramai. Pengalaman saya mungkin 2 atau 3 je saya jumpa ni. Tak ramai, memang tak ramai. So kita akan terpaksa buat genetic test, nak tengokkan adakah dia masalah dengan sindrom atau Fragile X mutation syndrome. Okay, familial tendency maksudnya dalam keluarga keturunan anda, mak, adik-beradik, umur menopause kita mungkin sekitar yang sama, ataupun infections yang mungkin boleh mengimplikatkan kepada premature menopause, yang kita tahu moms
tuberculosis, TB, malaria, varicella. Sorry, itu HIV ya, bukan HIC, minta maaf. Okay. Yang makin mendatang, yang makin banyak sekarang ialah autoimmune. Autoimmune adalah penyakit di mana badan anda lawan dengan diri sendiri, sel dengan diri sendiri. Sama ada masalah thyroid, masalah Addison's ni masalah kelenjar adrenal ya. Adrenal gland adalah satu kelenjar di atas ginjal. Ataupun ada masalah type 1 diabetes ataupun celiac disease. Okay, ataupun environmental toxin. Environmental ni toxins. Ataupun adakah seseorang wanita tu pernah menjalani operation cystectomy ke, ataupun oophorectomy. Cystectomy tu buang cyst pada ovary. Oophorectomy tu bila ovary tu terpaksa dibuang semua, ataupun terpaksa menjalani kemoterapi atau radiation untuk mereka yang ada masalah kanser. So ini boleh juga mematikan ovarian function tu. Okay? Yes. Okay, Dr. Arifah, Aita sangat jelas gambarannya. Arifah memberikan dua apa kita panggil kumpulan, iaitu sama ada asbab-asbab ataupun punca-punca boleh berada kita dapat daripada perkataan spontaneous, maksudnya kita akan dapat spontaneous kita panggil apa Dr. Arifah? Maksudnya kita boleh dapat sedia kala lah seadanya, ataupun iatrogenik ialah disebabkan asbab-asbab perubatan, maksudnya kita buat surgery, buat kemoterapi, buat radiation, betul? Right? So kita tengok nanti apa yang etiologi ataupun sebab-sebab yang makin kerap yang dijumpai kan, seperti autoimmune, environmental, toxins tadi. Ya, saya suka topik asbab-asbab tadi yang kita mungkin boleh kupas dan mungkin yang viewers yang mendengar boleh ambil cakna, right? Justru itu kita nak tahu dengan lebih mendalam, kita nak tanya satu-satu. Apabila berjumpa dengan patient, kita nak tanya history taking lah. Kita selalu duduk sidang consultation dengan doktor tu, duduk jumpa first time jumpa doktor kami berdua tu, dan kita namakan ambil history taking lah, ambil perkenalan tu dengan mendengar, ya, dengan bersembang dan bersembang bertanya. Silakan Dr. Arifah, apa yang kita selalu nak buat dan kita nak nampak supaya jelas mereka yang mendengar, viewers yang ada anak-anak dan ada mak-mak yang di usia 40 begini, apa yang mereka nak ambil cakna. Silakan Dr. Arifah. Soalan-soalan apa yang kita perlu tahu? Selalunya bila seseorang wanita itu datang, ada dua kategori saya nak pecahkan dulu. Mereka sendiri sebagai pesakit yang tak ada period. Contohnya 40-an dah tak ada period langsung. Kita akan tanya beberapa soalan. Seperti bilakah last period mereka, sebab kita tahu by definition tadi bila 12 tahun berturutan tiada period. So seandainya mereka punya last period was 2 bulan yang lepas, itu belum lagi yang kita tujukan kepada premature menopause. Belum lagi. Sekiranya mereka datang lebih lewat, buat tak tahu, setahun tak ada period. Okay, berturut-turut. Jadi kemungkinan besar mereka adalah POI ataupun premature menopause. Dan di situ juga kita akan tanya soalan, adakah pernah mereka menjalani operation yang melibatkan sistem peranakan, especially wanita-wanita muda yang ada masalah cyst. Apa jenis cyst? Endometriosis ke, ovarian cyst ke, keratoma ke, apa-apa sahaja, dan memungkinkan sebahagian daripada ovari yang normal itu diambil. Apabila kita buat operation ni, kita memang nak buang cyst sahaja. Tapi terkadang-kadang kita akan terambil tisu yang normal sebab mereka melekat dan tak ada nampak dia punya clear clear border. This is normal, kita buang ni je. Tak normal kita biar tak. Dia macam overlap. So bila dia overlapping, kita akan overdo the operation, di mana ovary yang function yang normal tu terambil sama. So sangat penting sekiranya puan-puan, adik-adik di luar, saya sebut adik-adik lah sebab saya dah tak adik-adik dah. Adik-adik yang pernah menjalani apa-apa jenis operation melibatkan ovari, yang pentingnya anda mesti tahu apakah yang dibuang, belah manakah yang dibuang, dan apakah HPE report tu. Itu sangat penting bukan for the other doctor to interpret. So sangat penting sekiranya keluar daripada hospital tu, you will be given a discharge summary.
At least doktor tu akan tulis masuk bila, keluar bila, darah yang ambil apa, operasi apa dia buat. Dan bila dia follow up dengan doktor tu seminggu lepasnya, ada report HPE, kita panggil histopathological report. Itu sangat penting. Kalau dia kanser apa, kalau dia bukan kanser apa, itu sangat penting. So sebab kita Dr. Linda, kita boleh tanya, dia tak ingat lah doktor belah kanan ke belah kiri. Selalu Dr. Arifah. Kita ni yang kita pun agak-agak. Kita ni yang membuat consultation dengan patient, maksud saya yang kita maksud kami tu, apabila anda datang kepada kami mahukan information itu. Itu maksudnya ya. Discharge summary penting. Saya suka point Dr. Arifah, discharge summary daripada hospital penting sebab dia ada all the description apa dibuat, semualah detail-detail. So ada komplikasi masa operation pun semua doktor tulis terambil ke terkurang ke semua dia tulis. Alhamdulillah. Like that point. Sebab kita dalam kita dalam industri medical ni, kita bukan kita kerjasama. Let's say saya di Negeri Selangor nak menghantar ada patient di Kelantan, so we need those kind of information. Yes, another words from Dr. Arifah, or so-called keywords. We are a team. Right? Doktor-doktor di hospital, doktor-doktor di primary care, doktor-doktor di klinik tu kita panggil primary care. Kami bekerjasama. We are doing our teamwork. Maksudnya apa yang dibuat di hospital kami pun perlu tahu. That's why dapat report-report kami perlu tahu so that kita boleh ya ke. Dan report HPE Dr. Arifah maksudkan tadi dihantar ke makmal lab dan ditengok mikroskop ada tak sel-sel abnormal yang kanser maksud Dr. Arifah tadi, itu pun kami perlukan. Betul. Thank you Dr. Arifah for the keywords for today. Right, seterusnya Dr. Arifah. Dan juga sebelum saya mengakhiri, since we're in the topic, dan sangat penting untuk sesiapa sahaja yang pernah mengambil investigation, tak kira lah darah, x-ray, mammogram, ultrasound, please have the initiative to keep your own report. Adakan satu file. Tak kira lah 10 tahun lepas ke, 5 tahun lepas ke, keep those in the same file atas rujukan sendiri ataupun untuk rujukan doktor yang seterusnya. Sekiranya klinik itu ataupun institusi itu ada polisi yang tidak boleh print out, so you can still have your report by maybe ambil gambar ataupun tulis di kertas. At least we have those reports. Okay. Kan. Alright, itu pasal research summary dan information lain. Dan dalam history yang sama kita akan tanya juga sama ada mereka pernah menjalani kemoterapi ataupun radiation therapy. Adakah mereka ada symptoms of adrenal insufficiency. Nanti kita akan buat teka-teki quiz di sini. Symptoms of hypothyroidism. Ramai patient kita Dr. Linda yang ada masalah kurang thyroid. So mereka mesti tahu. Dah tahu dah. Kita pun sendiri pun ada juga. So family history. Keluarga yang ada masalah premature menopause ataupun premature ovarian insufficiency ataupun autoimmune disorder. Yalah doktor, dua keluarga saya ada masalah thyroid. Yalah doktor, kami ada masalah diabetes. Ada seorang tu sangat muda diabetes. So those kind of history are very important. Ataupun mereka sendiri datang dengan symptoms of kurang estrogen. Okay. Itu untuk mereka yang datang sebagai pesakit sendiri. Untuk mereka yang datang mewakili anak atau mewakili mereka yang lebih kecil, perlu juga tahu adakah simptom-simptom ini ada atau tidak dalam mereka. Okey, ini adalah symptoms orang yang adrenalnya kurang, adrenal insufficiency, orthostatic hypotension, skin hyperpigmentation, kita nampak banyak. Kulit yang agak cenderung kasar dan gelap. Unexplained weakness, letih saja. Salt craving, abdominal pain yang susah nak cakap, susah nak explain, sakit je perut dan tak suka makan, anorexia, kurus, kering. Nanti kita akan ada gambar di situ. Okey, Dr. Linda. Mereka-mereka yang ada symptoms, apa ni? Siapa yang pandai? Cuba type. Kita apa ini? Maybe Dr. Arifah dah start quiznya dah, ya. Kalau ada kes seterusnya, maybe Dr. Arifah boleh bacakan kalau ada. Okay, hair loss, dry skin, ready ya. Nails, kuku yang mudah pecah, tak tahan sejuk,
Orang lain okey je, kita siap berselimut, berstokin malam-malam 2-3 lapis selimut. Ataupun Okay. belit constipation. 2-3 hari sekali buang atau buang pun keras. Weight gain, unexplained weight gain. Puasa lah 2-3 minggu, diet lah macam-macam tapi susah nak turun berat badan. Ataupun letih, especially sebelah pagi. Okay, siapa boleh teka? Ya, Kenapa Dr. kali ni? Arifah, untuk makluman, Dr. Arifah di skrin sudah mewawarkan sekiranya wanita yang ada hair loss, dry ataupun kulit kering, constipation, sembelit, selalu sejuk, kaki tangan asyik sejuk je. Kena susah pula nak lose weight. Jangan cakaplah nak turun berat badan ni bukan setakat berat badan. Bulging lemak kiri dan kanannya, kiri kanan badannya dan selalu letih especially waktu pagi. So jika anda tahu apakah simptom-simptom yang Dr. Arifah nyatakan sebentar tadi yang kami bincangkan seperti ini, tolong type di ruang komen. Inilah kuis sudah bermula ya. Sekali lagi, hair loss kita bagi peluang, bagi masa. Come on, ni sangat mudah ni. Kalau wanita, bayangkan saya ya selalu kurang selalu letih, sembelit. Bayangkan semuanya sluggish je. Tips. Tips semua simptom-simptom macam simptom Yeza. Ada orang yang sudah menjawab. Tahniah sekali lagi kepada Puan Niza Nikmat memberitahu simptom-simptom tadi ialah simptom hypothyroidism. Masya Allah, bijaknya. Alhamdulillah. Yang lain-lain pun bijak juga. Percubaan, low iron, ramai dah jawab ni. Low progesterone, low estrogen. Saya tahu dia nampak macam overlap. Ya, Dr. Arifah dan kami tahu nampak macam overlap je, Dok. Ya, sebab tu kita kata hormon ni bekerja dalam orkestra. Mereka ini perlu bekerjasama untuk stay harmony. Kalau tidak, sumbang bunyi-bunyi orkestra konsert tu kan sama je dalam badan. So tahniah sekali lagi yang menjawab, congratulations. Yang lain-lain pun jawab tahniah, low iron Dr. Arifah. Thank you. Dia memang akan ada, don't get this wrong sebab ada maksudnya mereka sangat alert dan peka. Mungkin kita boleh highlightkan sikit. Tips di sini ialah coldness, sejuk dan constipation. Alright, maybe iron pun sama juga. Iron pun dry hair loss, dry skin. Tetapi tips yang kita nak war-warkan, nak share pada yang menjawab tadi. Tips tadi ialah sejuk kaki dan tangan dan susah berat badan, susah lose weight. Right? Sebab thyroid is metabolism hormone, right? So that's why kita susah nak kurang berat badan. Thank you Dr. Arifah. Mereka sangat berinteraktif dengan kita. Thank you Puan Niza. Lagi satu quiz. Lagi satu soalan. Okey, ya Allah Dr. Arifah. Okey, lagi satu. Silakan, bersedia. Hot flashes. Panas-panas. Vagina dryness. Letih lagi Tadi mana letih, sekarang boleh letih juga. Okey. Kan? Headache or worsening migraine. Ni sangat senang ni. Apa lagi? Susah nak fokus. Painful intercourse dan terkucil. Okey, siapa yang pandai? Jawapan dah ada dekat slide. Cute je nampak dekat slide. Dah terus bagi tahu. Yes, dah ada orang yang menjawab. Ya, estrogen kurang. Very good. Tahniah kepada Puan Mahani Mispan. Ya Allah, mereka sangat alert. So sebab kita mahu cakna kerana inilah kita akan lalui. Inilah kita sebagai wanita yang melaluinya. So mohon cakna tu bukan mohon dah cakna dah mereka ni Dr. Arifah. Kita nak mohon nak panggil lagi, ramai lagi yang mungkin yang tak aware ya. Come into the group so that kita tahu, kita boleh belajar banyak perkara. Okay, thank you Dr. Arifah. Silakan, teruskan. Okay, ini kita akan selepas kita tanya soalan, kita nak tengok adakah tanda-tanda pada wanita tersebut. Okay, I'll just brush this out. Kita tengok. Okay, apakah saya kata tadi Turner syndrome dan adrenal apa dia tadi? Addison series So Turner syndrome kalau pernah ada nampak di kalangan anak-anak. Hello? Adrenal boleh
Okay. Yes, cantik. Alright. Dia agak interrupting sikit tapi dah better dah. Okay, just Okay, now dah alright. interrupted sikit. Turner syndrome ni saya cakap tadi, saya pernah jumpa 2 atau 3 saja. Mereka Ya, akan betul. datang macam ni. Maknya akan bawa bukan sebab fizikalnya. Maknya akan bawa sebab umur 17, umur form 5, form 4, tak period lagi. So, tapi bila mereka datang, kita nampak, oh, this could partly due to Turner syndrome. Dia punya web neck. Lepas tu dia selanjutnya rendah. Apa tu lagi? Dia punya tangan tu kalau tampak mengembang. Dan banyak lagi fizikal yang kita nampak kat sini lah. It's quite obvious. Betul. Cabi-cabi sikit mereka ni. Ya, dia ada feature dia tersendiri kan Dr. Arifah? Kita panggil. Dia ada macam ada feature, maksudnya look mereka tersendiri. Ya. That's why kalau kami ni yang being trained ni memang kita tengok, kita boleh nampak lah. Maksudnya boleh agak-agak lah maksudnya kan. Okay. Sekiranya siapa-siapa ada saudara mara macam ni dan belum period, sila bawa pergi check. Dan as opposite kepada yang selepas sana, Turner syndrome, Addison's disease ni, dia terbalik. Dia kurus, dia macam orang yang anorexic. Dia kurus, dia tak nampak lemak-lemaknya, disebabkan oleh mereka sendiri mungkin anorexic. Dan kalau kita tengok kulitnya lebih gelap di beberapa bahagian lah. Pigmentation dekat sendi-sendi especially. Okey, ini hanya nak beritahu sekiranya sesiapa yang nampak kanak-kanak atau adik-adik seperti ini dan tak ada period, this could be the disease associated. Alright. Okay, kenapa nak kena takut sangat ni? Premature menopause tak apalah doktor. Menopause semua orang perempuan akan menopause kan. Tak kira lah 40 ke, 50 ke, 60 ke, menopause juga kan. So what the worry? The worry is dia akan, seseorang tu akan hanya worry bila dia masuk dah terjebak dalam grup itu. Tiba-tiba maksudnya dah apa? Maksudnya dah terantuk, teradah lah maksudnya. Betul tak? Dia macam tu. Kita selalu macam tu kan. Kalau tak ada apa-apa tu kita rasa okey lagi kan. Tapi bila dah ada rasa tu bagus, dah teradah panggil dia. Okay. Dan dia akan rasa denial. Dan kenapa worry is because it gives you a physiological implication and emotional health. Bukan hanya anda seorang yang terasa, seluruh family tu akan juga terasa bahangnya. Impact kenapa, dia kan. Kenapa you depressed, kenapa naik angin, you akan marah tak tentu pasal anak-anak. Dan you rasa you cannot assume that they will terima seadanya sampai bila penerimaan itu akan diterima. Kita juga kena buat sesuatu lah. Dan estrogen deficiency ini akan ada symptoms yang membawa kepada hubungan tidak selesa suami isteri. Bila vagina kita dry, kita tak ada rasa nak beraktiviti seks bersama, and you don't have the mood, your libido comes down, itu masalah terkucil, solat nak tak khusyuk disebabkan oleh worry of kencing yang keluar, worry of angin yang keluar dari vagina. Bukankah itu satu implikasi yang stres kan? Doktor, saya rasa satu solat tu saya ambil uduk 2, 3, 4, 5 kali. Dah. Betul. Dan juga Arifah, kita mungkin kita elaborate sikit. Sebenarnya dia masalah untuk hold the bladder ni, hold wuduk ni. Saya rasa ini masalah yang perlu diambil cakna juga Arifah. So, kita boleh ada satu topik yang saya dah dapat rasakan lah. Kita akan ada satu topik khas untuk ini kenapa kepentingan untuk hold the bladder atau untuk menahan wuduk lah secara tak langsungnya. Kita boleh tahan bladder, kita asyik tercici je nak pergi toilet je kan. Dengan cara tak langsung kita boleh menahan wuduk yang dah jangka masa yang lebih lama. So, mungkin juga Dr. Linda kita lebih panggil ustazah sekali Dr. Linda saya rasa sangat bagus macam mana nak ambil betul kan? Dari aspek keagamaan pula mungkin apa yang daripada kita boleh buat. Jadi it completes the discussion, right? Saya akan cuba saya akan cuba arrangekan Dr. Arifah. Thank you for that. Right? This is a case of a cry of unheard. Ramai orang tutup, tak nak share dengan orang sebab satu mungkin malu. Malu sebab tak nak orang tahulah masalah dia kencing-kencing ni kan. Ataupun tak tahu nak jumpa siapa, nak jumpa urologi ke, nak jumpa GP ke, nak jumpa Dr. ONG ke, confused. So, tak pergi mana.
Okay, next. Why the worry again is about fertility. Ramai wanita sekarang menuju career first. So dah kahwin, dia akan tunggu sampai dapat achievement of economically, dah stable, then only they want to start a family. So bila you dah nak menopause, then baru you dah start having a family, enlarging your own family, tu agak rumit sikit lah. So fertility is an issue here. Kardiovaskular, jantung, nanti kita akan cakap pasal jantung lagi, bone, dan juga increase mortality, kadar kematian lebih lagi pada umur yang muda disebabkan oleh premature menopause dibandingkan dengan mereka yang memang menopause 50 ke atas. Sekiranya pada chat tersebut, sekiranya seseorang wanita tu menopause awal, kadar kematiannya, rasionya lebih tinggi daripada umur mereka yang menopause yang biasa, 50-an ke atas. Alright, jantung. No, sorry. Physiological implication, emotional. Inilah dia. Emotional ni penting ni. Emotional penting. health ni, ya. Kesihatan emosi ni sangat penting, Tarifah. Di kala-kala kita dah berada kita panggil bukanlah sangat ditimpa, kita panggil diberi dugaan di kala ini kan, yang kita ada orang mengalaminya, ya, sebab kita tahu Allah tu tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sesungguhnya kita tahu, tapi saya rasa emotional health ni, kesihatan emosi ni sangat penting. Sesungguhnya kita perlu support, dan sebelum nak cari support kita kena tahu dulu. Tarifah, apa yang Tarifah boleh kongsikan? Silakan. Okay, ramai sekarang, makin-makin ramai sebab COVID, sebab MCO, sebab PKP. Itu sendiri adalah memberikan kesan fisiologi yang sangat kuat. So apalagi sekiranya anda sendiri melalui proses emosi yang dah memang ada, ditimpa dengan benda-benda yang lain, jadi akan membuatkan anda agak goyang di sini. So focusing back to premature menopause, sekiranya anda menopause umur, ingat definisi premature menopause adalah sekiranya anda menopause di bawah umur 40 tahun. 40. Your chances of fertility is gone. You akan age before other people of your own age. Age lah. So bayangkan pada umur 40-an, tapi body age anda 60-an. Anda akan merasa seperti sangat tua, seperti tidak berdaya. Fokus anda hilang. Orang cakap lain, you cakap lain. You have no interest in your surrounding. Dia akan beri banyak kesan, implication pada not just for yourself and whoever you are communicating with, your family, your friends. Mereka akan nampak anda lain macam, you akan rasa lain macam. Next is loss of femininity. You tak rasa support. You don't feel that support. You tak rasa disayangi. You don't feel the love yourself and also by the surrounding. And this gives you a higher rates of depression and anxiety. Ini pun satu topik yang sangat besar, Linda. Maybe you can invite a psychologist or a psychiatrist to talk about impact of emotion to health in women. I hear you, yeah. Especially in regards to hormonal imbalance lah, you know. Sebab kita tahu kita dah boleh agak apa sebab yang asbab yang ke arah hormone imbalance tu, jadi kita boleh dah invite a psychologist, ada psychotherapist, you can have this sessions. InsyaAllah is in the plan, insyaAllah. Dan yang best yang Linda, sekiranya seseorang itu merasa sangat-sangat terasa kesan emosi disebabkan oleh hormon, dan alhamdulillah insyaAllah sekiranya hormon ini di-replace, dimasukkan hormon, diberi balik hormon yang kurang itu, mereka akan merasakan sangat-sangat berbeza. Dia akan rasa macam they're out of the problem already.
Kan Dr. Lina kan ramai yang Betul. pesakit-pesakit ini terjumpa, ya. Dia Betul. rasa best, boleh tidur, boleh start Dunia sharing. mereka berubah. Ya, ya. Serius. They feel the other side of the world. Dia nampak. Automatic. Daripada selama hari ni dia tengok laman orang lain nasi hijau je. Something like that. Kan kita selalu nak tengok orang lain kan. Selalunya lah. Kita tengok laman orang lain nasi hijau je. Laman dia belum hijau-hijau lagi. Contohnya. So Alhamdulillah atas Arifah sharing tadi, memang ramai wanita yang kita nampak apabila hormon mereka kita replace balik. Sebab memang tak nak ada, memang dah badan wanita sendiri tak boleh nak keluarkan hormon tu lagi kan. Dikatakan bila kita gantikan balik atas dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita dapat rasakan pada usia yang agak muda tadi, itu 40 awal, 40, 42, 43, mereka merasakan kehijauan dalam diri mereka. Itu yang nikmat kami sebagai doktor apabila merawat. Right? Tak ada apa yang lebih baik, tak ada apa yang lebih nikmat apabila melihat patient-patient kami tersenyum dengan kembali tersenyum. That's it. Kita boleh hijaukan semula taman-taman tu, ya? Yes, I like the analogy. We have to see the greener. Sebab kita selalu compare laman orang lain green kan? Garden orang lain green. Hijaukan green kita juga. Come on. Right. Okay. Kardiovaskular, ya. Kardiovaskular jantung tadi saya kata. Apakah kesan menopause pada jantung? Kita dah tahu. Kita nampak ramai makcik-makcik dan nenek-nenek kita dulu, nenek saudara kita yang asal tua je ada masalah darah tinggi. Asal tua je masalah sakit jantung. Macam manis jantung. Apalah lagi kalau mereka yang menopause awal. So cardiovascular itself is already a leading cause death in women. Dan sekiranya kalau kita pecahkan ikut umur, again kita nampak risiko yang 40 tahun ke bawah mengalami masalah jantung lebih cepat, lebih awal dan lebih teruk daripada mereka yang umurnya 50-an ke atas. Betul, saya ada pasien saya yang umur 25 tahun sudah buat stenting, very early. Of course, it's not because of menopause lah. It's because of something else. Mungkin stresnya, mungkin lifestyle-nya. Apalagi mereka yang memang ada menopause awal. Okay? Dr. Arifah, kadang-kadang kita sebagai Dr. Arifah sebagai ONG specialist, kita di peringkat primary care, let's say saya dan rakan-rakan lain, kadang-kadang kita selalu menekankan pasal topik jantung ini walaupun kami bukan kardiologis. Betul? Kami bukan kardiologis. Sekali lagi, we work in a team, right? Apabila kita melihat risiko itu ada di wanita tersebut, apabila ada risikonya tinggi, kami akan tekankan topik risiko ini, risiko ataupun risk ini. Sebab kita, walaupun kami bukan bukan kardiologis, tapi kami memang akan cerita pasal ni. Selain kita buat marker-markers yang menjurus terhadap cardiovascular risk, risiko jantung ni, yang kita boleh sangat buat lakukan di sangat mudah, maksudnya dengan ambil darah pun dah dapat melihat, dan kita akan rujuk pada seterusnya pada kita panggil investigation yang lain. Tidak bermakna kami ini pakar dalam jantung, orang selalu salah anggap begitu. Maksudnya kita tidak memandai-mandai maksud kami pun. Kita kata look, is a team, is a combination team, nak melihat pada wanita tu kita tengok risiko jantung, risiko buah pinggang, risiko usus, banyak macam-macam kan organ-organ dalam badan, risiko otak, risiko mental, kesihatan mental. So saya suka point Dr. Arifah sebut, iaitu apabila cardiovascular risk ini kita juga ambil cakna. As a doctor di bidang kami masing-masing is one of the, because Dr. Arifah number one killer dan semua orang yang mendengar, number one killer in Malaysia is still heart attack sebenarnya, right? Itu yang itulah kita orang bising-bising ni. Itulah ayatnya. Right. Silakan Dr. Arifah. Okay. Kemudian selain daripada itu kita nampak short term consequences. Itu yang jantung tu tak apa doktor, saya muda lagi 40 tahun. Mungkin kalau saya jaga makan, mungkin saya exercise, saya tak takut sakit jantung, tapi the symptoms that you are facing every day, and the people that you are bermuamalat dengan everyday akan membuatkan mereka dan sendiri tak selesa. With all the symptoms kita cakap tadi, dah ditekaan tadi kan, flashes-nya, night sweat-nya, headache, vaginal dryness, terkucil,
forgetfulness, poor concentration, susah nak tidur. Ini adalah simptom-simptom short term ni pun dah cukup untuk membuat anda tidak selesa. So believe me, it's not something that you just is in textbook. It's real. It happens. Mungkin kita bukan orangnya. Mungkin kita dapat not all, maybe 2 of 3, or I mean 2 of what? How many is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 of 8 pun dah sangat-sangat menyusahkan. So please. Okay. And apa lagi? Sebelum tu saya rasa ada the bone tadi. Sorry, bone density pun akan berkurangan. Anda bayangkan, anda nampak orang-orang tua zaman dahulu yang mereka bertongkat, berjalan menggunakan all these aids, because they are old, because the bone tu tak kuat. So when you age early, when you menopause earlier, so you have to be assisted, not just with a stick. Stick tu mungkin kita buat fashion lah sekarang kan. Everything is new norm now, so orang boleh buat tongkat sebagai fashion, salah satu gayaan, tapi dia juga membuatkan anda senang terjatuh dan patah, dan anda akan born with a lot of difficulties seharian. So inilah worry-nya, inilah keresahannya kenapa sekiranya anda menopause awal, complications yang berlaku adalah seperti ini. Okay? Right. So kita dah summary-kan ada banyak implicationnya, ada short term yang kita rasa masih ganggu hidup kita, long term terhadap komplikasi terakhir, kita panggil komplikasi akhir seperti jantung, buah pinggang, bone, right? Nyanyuk. Tadi mental tu bukan mental short term saja, long term dia nyanyuk lah pula, Alzheimer's, right? Those are the sistem-sistem lain yang ter-affected, sistem lain yang ter-affected apabila kita age prematurely. If we premature aging, kita panggil tua di awal waktu. Betul lah, ada lagu tua di awal waktu tu, betul lah tak Tarifah? So masa dulu nyanyi je, tak perasan pun what's the effect actually. Rupanya ada cerita di sebaliknya ya. Ya, jangan sampai tua sebelum waktunya. Maksudnya ada ya, tapi saya baru perasan. Maksudnya Masya Allah, orang ni lagi bijak, saya lagi faham lagi. Dia dah sampaikan, kita panggil hint-hint ya untuk wanita. Tapi inilah dia kita balik semula, kita mahu ingat mengingati. Saya mengingatkan diri anda dan diri saya sendiri. Dr. Tarifah ingatkan diri Dr. Tarifah dan diri sendiri, itu maksudnya. Right, Tarifah, minit-minit terakhir. Maybe kita boleh katakan, maybe kita bagi masa 10 minit terakhir, kita boleh masukkan sekali ataupun raikan sekali soalan-soalan kepada viewers. Inilah kita nak memberitahu apakah rawatan. RX itu ialah rawatan. What can we do? What can we do now? Ya, silakan. Okay. Sekiranya seseorang itu, saya rephrase. Kita tengok tadi etiologi, penyebab yang membuatkan seseorang itu menopause awal. Rawatannya menjurus kepada sebab. Sekiranya dia turner, so rawatannya lain. Sekiranya dia Addison, rawatannya lain. Sekiranya autoimmune, rawatannya lain. So kena rawat from the root cause. Tak boleh hanya terus kasih hormon, terus kasih kalsium, terus kasih apa yang diperlukan. The root cause needs to be treated. So kita nak aim di mana? Treatment aim kita ialah untuk optimize both quality of life. Ya, dia punya mental health, dia punya physiological health, itu kita nak quality of life dia. Consider long term health implication. Kita nampak tadi risiko yang boleh berlaku adalah jantung dan tulang. So apabila kita merawat the root cause, kita juga nampak akan merawat dia punya long term health implication. Dan options around fertility. Di sini saya nak fokus sekiranya seseorang itu tidak bernasib baik untuk menjalani rawatan kemo atau radioterapi. So ada options di mana telurnya boleh diambil dan di-freeze-kan, frozen egg, supaya ia boleh digunakan untuk waktu yang diperlukan.
Maksudnya mungkin dia belum kahwin lagi, tetapi dia terpaksa melalui rawatan kemoterapi atau radioterapi, dan dia boleh plan. Mungkin pada masuk itu umurnya 20-an. So sekiranya dia menjalani rawatan radioterapi, kebanyakan tisu ovary itu akan musnah, akan hancur. Akan hancur, crash. Hancurnya masa tidak ada fungsi di situ. Tidak ada fungsi. Jadi ada option untuk kita bukan keluarkan operationally, tapi kita ada tekniknya untuk freeze the egg supaya dia boleh digunakan pada waktu diperlukan. Katalah umur 30-an, kanser dah habis, radiation dah lama habis, dan dia sudah bertemu pasangan dan ingin berkahwin, you can still take your own egg. Yes. And you can still get pregnant. Itu ada option. So kena fikirkanlah option of fertility, dan disarankan juga sekiranya anda ingin memulakan karier kekeluargaan. So this is something that you want to consider supaya tidak lama sangat menjarakkan kehamilan, kemahiran pertama dan seterusnya. Okay, Dr. Linda. Alright, Dr. Arifah. So I think it's quite conclusive as everyone can see. Kita tidak memberi satu rawatan di sini untuk kita bincangkan. Solusinya perbincangan kita tak boleh berbincang ke semua kita nak bincangkan. Tetapi apa yang Dr. Arifah rangkumkan ialah yes, kita akan merawat, rawatan diberi based on the root cause. Apabila kita dah confirm, apabila diagnosis satu persatu tadi, apakah etiologi yang kita bincangkan. Dan ini adalah sangat cantik apabila semua kita dah faham. Sebenarnya setiap kali kalau orang tanya kita, Dr. Arifah, apakah rawatan doktor? Senang je. Jawapan rawatan tu ada di sebab-sebab. Apakah contoh, apakah sebab-sebab sakit kepala, headache kan? 1, 2, 3 contoh. Rawatannya ada di nombor 1, nombor 2, nombor 3. Rasa semua faham begitu. Sebab agak mudah untuk faham begini sebab ramai yang selalu bertanya, so rawatannya apa doktor? Rawatannya bagaimana nak buat doktor? What can we do doktor? Betul tak? So be smart now. Kita tengok balik, go into the causes. Apakah sebab-sebab tadi? Senang je. Atas apa jua in medicine lah, atas perubatan kita boleh nampak, kita balik semula. Sesungguhnya of course ada apa kita panggil tambahan-tambahan dari segi lifestyle. Dr. Arifah, saya suka causes yang kita mungkin boleh atas dengan masa yang terakhir-akhir ini, mungkin kita boleh Dr. Arifah tambahkan sedikit about environmental toxins, and sebab kalau nak cerita hypothyroid, kita dah pernah cerita, betul tak Dr. Arifah? Sesi-sesi live yang tahun lepas kita dah kupas lah bersama-sama. Tetapi atas demand tahun ini, ramai yang meminta kita ulang sekali lagi. Boleh, tak ada masalah. Sebab pada tahun ini patternnya lebih begini, lebih online, lebih virtual begini. Dulu kami bersama-sama di klinik kan, side by side. Jadi dengan adanya persediaan slide begini, ramai yang lebih feedback yang saya dapat lah, ramai yang lebih suka sebab nampak jelas, terang, lebih structured dan teratur. Saya suka cadangan anda yang memberi feedback. So sekali lagi, topik thyroid kita dah cover. So adrenal fatigue, Addison's tu adrenal fatigue. Kita mungkin boleh rangkumkan sekali lagi, tu under adrenal fatigue. Dan yang seterusnya yang saya nampak tadi under environmental toxins, Dr. Arifah. Maybe what can you add on a little bit more? Kita akan dapat berkongsi semua tips-tips sebab maybe under environmental toxins yang Dr. Arifah rasakan day to day yang kita melihat, yang kita merawat patient ni, what is the most common we can see, and what is it the tools that we have available nowadays so that look, we can find out what toxins I might exposed to, right? And what to do next. Silakan Dr. Arifah. Okay, this is a very, 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 very big topic. Big. So big, humongous, besar sangat topik ni. Kita nak bagi tips je lah, nak summary kan je.
nak summarikan, saya nak bawa sekarang ni dah tahun 2021 ya, saya nak bawa semua our viewers untuk tukar sikit cara kita berfikir, cara kita memandang sesuatu. Alhamdulillah bahasa dan kawan-kawan sekeliling kita, be it patients, be it among our own family members, banyak memberi cadangan, banyak memberi ideas about all this. Dan saya suka nak share yang kita sekarang ni kena sedar diri yang kita bukan lagi hidup di zaman Flintstone. In fact, masa kita kecil-kecil dulu, Linda, masa saya dah suara rendah, saya suka tengok Flintstone. Masa tu kita bukannya hidup di zaman Flintstone pada waktu itu. Tapi zaman batu lagi. Zaman batu lagi. Flintstone dia berlari, memburu makanan sendiri, bercucuk tanam sendiri, tak ada electrical wiring, tak ada piping yang panjang untuk ambil daripada tempat air, and then to drain to our house. Jadi of course zaman berubah, teknologi pun bertambah bagus untuk membantu kita hidup seterusnya. Tetapi pada masa yang sama, benda ini memberi kesan kepada badan kita yang terpaksa mengambil sebagai rutin harian. Environmental toxin ni sangat jahat, saya katakan, sangat-sangat bahaya sebab bila dia masuk ke dalam badan kita, dia tak senang dikeluarkan. Dia masuk, dia tertanam pada rambut, tanam pada tulang. It take decades for it to decay. Decades, bukannya sehari dua hari kita katalah contoh kita minum air plastik, plastik BPA tu, minum, tak nampak pun ada keluar racun kat situ, tak nampak pun dia bercahaya, bersinar, tapi dia memberi kesan ke dalam badan, dia akan tertanam di tulang kita dan tidak ambil masa yang sekejap untuk keluar. Bukannya kita minum air dalam botol kaca, dia akan flush out. No. It impacts. Bukan flush in, bukan flush out kan, Dr. Arifah? Betul tak? Tu ramai yang ingat, tak apalah saya expose toksin, esok saya flush out. Allahu Akbar. Saya detox esok saya detox je. Saya detox. The detox is not that simple. It's implanted in your or in your hair. Dr. Arifah, we are losing you. The connections is not so good now. I think it's the connections. Stay still, everyone. Kita losing Dr. Arifah sebenarnya. The connections is poor now. Hello. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Okay, boleh. Better. Dr. Arifah. Better. Tadi maybe kita rewind sedikit ya. Sebab ada connections issue tadi. Okay, silakan sekali lagi. Apabila toksin itu berada dalam badan, kita cakap tadi, it's not that easy to flush it out. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada teknologi, dan ada juga teknologi yang kita boleh kesan. Apakah toksin dalam badan kita yang banyak sangat dah berkurun-kurun tertanam dalam badan. Dia berbeza daripada sensitivity dia, specificity dia. You can go for the high-end ones with low specificity, or you can go for a cheaper one with high sensitivity. So, alhamdulillah, we do have that facility, and it's very simple and high. Kita boleh percayailah kalau kita ambil rambut dan kencing dan darah, hantar ke lab yang bukan di Malaysia, kita have to post it somewhere yang untuk dicari apakah elemen-elemen toksin itu. They will come back after a week. Tapi sebab teknologi dia dah berubah, dan kalau kita compare this investigation to the other investigation, dia adalah lebih sama resultnya. So why go for the expensive one? Okay, and apa lagi nak cakap pasal toksin ni? So kita boleh buat apa? Contohnya test rambut, betul tak, Arifah? Meaning, so Dr. Arifah kata boleh buat. Contohnya kita boleh buat ujian rambut selain daripada
Maaf sekali lagi, kita ada connections issue. Dr. Linda, oleh kerana dah break ni, I think you continue the chat lah. Dr. Arifah, I think from your side ke from my side I'm not sure, tapi sedikit je lah ya, kita nak round up kan lah ya, kita nak summary kan sebenarnya daripada kata-kata akhir untuk Arifah sebenarnya, that she would love to share about kita panggil test rambut yang kita boleh juga ketahui daripada rambut itu untuk mengetahui, maafkan saya, melihat toxins ataupun exposure toxins dalam badan ya. Kita panggil environmental toxins tadi, kita panggil simple head test yang Arifah pernah kita panggil pernah belajar, kami pernah expose dan kami juga ada kita panggil experience sedikit merawat wanita dengan melihat level-level rambut, level-level toxins tadi dengan hanya melihat, dengan mengambil rambut kita mungkin 3 ke 4 helai rambut dan kita akan letak dalam disk yang digazetkan, yang disediakan dan kita boleh mendapat sebab ia ialah epigenetic test ya, sebab kita salah satu epigenetic test yang kita boleh lihat. Mungkin itu yang Dr. Arifah mahu sampaikan tadi terhadap, sebab bila cerita pasal environment toxins nak tahu apa dia, right? And kita tak nak macam mana Dr. Arifah katakan, kita tak nak terus invest ataupun terus melompat jump up kepada test-test yang sangat expensive, menghantar urin dan menghantar darah dan sebagainya ke luar negara. Dan itu yang Dr. Arifah cuba sampaikan tadi ya. Jadi tidak tertinggal lagi lah, walaupun a bit connection is poor. Cumanya ada soalan Dr. Arifah, Dr. Arifah boleh still berada di talian. Kita nak test saja ya. Mungkin tengah hari ni agak ada interrupted in terms of the connection. Stay bersabar dengan kami. Sebenarnya kita dah berada di bibit-bibit akhir, minit-minit terakhir saja untuk Dr. Arifah memberikan summary terhadap presentations beliau. If we can get the still good connections, will be very good. Let me just stay still sekejap. Pak, are you there? I think better kan? Boleh dapat sedikit tak? Ya. Boleh. Right. So saya dah sambungkan tadi. Boleh dengarkan. Yes, thank you. Saya dah sambungkan tadi sedikit mengenai hair test. Mungkin kita bagi summary lah kepada Dr. Arifah untuk memberi kata-kata terakhir. Apakah harapan Dr. Arifah? Apakah amanat yang mahu kita panggil, dikongsikan pada tengah hari ini? Kerana kita telah melangkaui 5 minit past 12 sebenarnya. So kita mahu perbincangan kita short and sweet untuk hari ini. Silakan Dr. Arifah. Okay, overall alhamdulillah kita dah masuk ke tangga 2021 dan saya ingin membawa all the viewers untuk lebih bijak apabila kita masuk ke tanggal 2021 Lebih bijak di mana? Lebih bijak, lebih cakna kepada kesihatan sendiri. I hope alhamdulillah I have some coaching from our coach. I hope that I want to also share that amongst all the top 3 of kita punya New Year resolution is kesihatan diri sendiri untuk is our priority. Masya Allah. Yeah. Are we breaking again? It's okay. Move on. Dr. Arifah, I can still hear you. Should be okay. Move on. Okay. Good. Yeah. Right. Dengar Dr. Arifah. Saya boleh dengar. Okay. Bawa kesihatan diri sendiri priority before you see other people. Right. I think that's all amanat saya, Linda. Yes. Pada waktu lain kita boleh sambung stable sikit. Betul. Okay, thank you Dr. Arifah. Sebenarnya itulah dia. Kata-kata terakhir yang penting tu agak tertinggal ataupun agak disconnected. Dr. Arifah mungkin cuba sekali lagi, agak cantik sekarang line. Okay, di tanggal 2021 bawa azam tahun baru
the first top 3 of the priority is one of them must be your own health. Your own Masya Allah. health. Sebelum kita cantikkan orang lain, cantikkan diri sendiri dahulu. Apabila kita cantik, kita bercantikkan orang lain juga di sekeliling kita. So, ramai yang sakit, mungkin saudara mara, mungkin ahli keluarga yang terdekat yang sakit juga, kita kena sihat dulu. Mentally and physically. When we are at that level, kita can service better. InsyaAllah, servis kita akan lebih bermakna apabila kita merawat orang lain. Itu saja Rutinda. Terima kasih. Wah, Arifah, thank you so much. Saya rasa itulah kita perlu pegang, kita panggil saranan health professional kita, iaitu listen to yourself, get yourself get treated first. Kita panggil top priority untuk tahun 2021 ini. Thank you Dr. Arifah, thank you untuk semua viewers yang sudi sehingga ke akhir siaran kami walaupun ada interruptions here and there in terms of the connections. Dengan ini saya rasa memetik Dr. Arifah doa Nabi Ayub iaitu ayat 83 di surah Al-Anbiya dikatanya, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Masya Allah ya. So kami hanya berkongsi sahaja, bukan sesi bertadabur pada tengah hari ini. Kita hanya mengatakan memang apabila diberi dugaan penyakit, mohonlah mencari penawarnya. Ya, sesungguhnya itulah Nabi Ayub juga diberi dugaan oleh Allah dan disembuhkan juga. Alhamdulillah. Jadi sesungguhnya wanita yang menonton, apabila anda juga, apabila kita juga diberi cabaran sedikit atas penyakit-penyakit yang kita boleh bincangkan berdasarkan topik tadi yang kita bincangkan, look for help. Cry for help. Bukan saja menangis tapi tak tahu nak pergi ke mana. Get help because ramai di keliling kita, anda ada banyak resources. Anda ada banyak bantuan untuk bantuan akan sampai ya. So itulah amanat kami akhirnya pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di siri-siri yang akan datang Dr. Arifah. Sekali lagi thank you for your time, thank you for all your knowledge. Banyak lagi ni yang mereka katakan, banyaklah yang komen-komen terima kasih atas topik best pada hari ini. Ada yang tanya macam nak buat rambut. Don't worry, nanti admin kami akan bantu ya. And dengan ini sekiranya ada salah dan silap, kami mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Ya, dengan ini kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Bye.